Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah mengizinkan pertemuan kita bagi sama-sama kita meneruskan pelajaran. Jadi insya-Allah untuk pelajaran hari ini kita akan sama-sama melihat, mendengar dan membaca dari surah Al-A'raf ayat 138 hingga 143. Jadi kalau ada kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang nak buka Al-Quran, insya-Allah boleh buka ke halaman 167. Yang mana yang tak ada Al-Quran, jangan risau, jangan bimbang, insya-Allah ayat-ayatnya kami akan bawakan sebentar saja lagi. Sebelum itu, saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyapa semua teman-teman kita yang daripada awal bersama dengan kita, yang memberi salam ataupun yang tidak memberi salam, dengan mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi menyemarakkan lagi pelajaran kita, saya nak ajak sahabat-sahabat buat dua perkara. Boleh? Pertama apa? Pertama, kita tanamkan fikiran yang positif dalam diri kita dan kawan-kawan kita bahawa mengaji Al-Quran ini mudah dan senang. Jadi boleh tak saya dapatkan seorang sekali komen mudahnya mengaji Al-Quran? Jom kita komenkan dulu seorang sekali, boleh ya? Mudahnya mengaji Al-Quran. Yang kedua, saya nak ajak teman-teman, marilah menjadi ejen dakwah. Seperti mana dalam hadis Nabi, Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Jadi hari ini bukan sepotong ayat tapi satu muka surat. Marilah kita menjadi ejen dakwah Islam ini untuk kita sharekan dahulu
rakaman pelajaran kita ini insya-Allah. Jadi minta sahabat-sahabat tekan button share, kongsikan dengan pasangan kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita insya-Allah, supaya mereka juga dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, dan bila mereka dapat belajar dan beramal, kita juga insya-Allah akan diberikan pahala yang berterusan kerana berkongsi ilmu yang bermanfaat. Boleh ya? Kita minta komen dan juga share daripada teman-teman. Baik, semua dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart? Diharapkan sekarang ini sedang berterbangan cinta hati dan juga thumbs up. Ini bukan kacang cat tangan. Kita mintakan sokongan dan dokongan daripada teman-teman, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran. Baik, siapa nak ambil air silakan. Kita dah nak mula dah ni. Sekejap saja lagi. Saya minum dulu, bismillah. Baik. Dah bersedia ya? Jom kita lihat bacaan isti'azah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pastikan lafaz a'udzubillah itu diberikan perbezaan, khususnya pada huruf hamzah dan ain ini dengan jelas. Kalau tidak, dia dengar samar-samar nanti. Dia mestilah a'u, bukan a'u, dan juga bukan a'u, ya. A di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong, zu di hujung lidah, billah dibacakan dengan nipis 2 harakat, hi minasyaitonir rajim. Dengarkan dahulu insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh ya? Jom kita lihat ayat yang pertama bagi pelajaran hari ini. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis poin-poin yang penting yang nak saya sampaikan. Hari ini sakit tekak pula. Yang sebelum ni gatal hidung. Gatal hidung dah okey. Sakit tekak pula. Tapi sedikit sajalah insya-Allah. Diharapkan sahabat-sahabat dengan doa daripada teman-teman semua, kelas kita, pengajian kita ini akan lancar insya-Allah sampai akhir. Kita baca hari ini muka surat 167. Bukan jangan nganga luas. Wajawazna bibani, 4 atau 5 harakat. Isra dibacakan 4 atau 5 harakat. I dibaca 2 harakat. Lal, lam baris atas naik di atas lam di sini. Lal bah, ba baris atas bertemu ha. Ha makhrajnya di mana? Makhrajnya di pertengahan kerongkong. Bah. Rafa'atau, ra nak ke fa jangan lambat. Huruf ini bahra, satu perkataan yang lain fa'atau. Jadi ra nak ke fa jangan lambat. Bahra fa'atau, dan masuk saja tau sempurna, terus masuk ala qaumi. Di sini idgham bi gunnah. Apa maksudnya? Idgham, memasukkan bi dengan gunnah, dengung. Jadi masuk dengan dengung ataupun masuk beserta dengung. Daripada qaumin jadi qaumi, 2 harakat. Jangan lupa. Idgham bi gunnah always 2 harakat. Qaumi ya, ain di pertengahan kerongkong. Kufuna ala, na nak ke a jangan lambat. Sebab itu selalu saya pesan, dan saya akan pesan sekali lagi kali ini, iaitu bila baca Al-Quran, tips nak bagi lancarnya salah satu apa dia? Mata kita bergerak dahulu dan mulut ikut di belakang. Bukan mata dan mulut seiringan. Kerana kalau mulut dan mata seiringan, dia akan lambat. Jadi ya kufuna ala, jadi rupanya na nak masuk ke a. Jadi bila kita sebut ya, mata dah nampak dah kufu. Kufu, mulut sebut fu, mata dah nampak dah na. Baris atas, nun baris atas. Tengok dia nak masuk ke mana? Nak masuk ke ala. Jadi ya'kufuna ala, 4 atau 5 harakat. Sad ini. Sad ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pastikan disebutnya dengan betul. Sad ni makhrajnya di mana? Makhrajnya di depan, bukan di depan lidah tetapi di bahagian depan ini. So, di tepi ini. Tepi sedikit. Tepi sedikit lidah itu. Di situlah tempatnya itu. Asna, bukan as. Kalau as jadi huruf sin. Kerana makhrajnya dekat-dekat ya. As dengan as. Sad di tepi. Sin di tengah dia ya. Lidah itu. Asna mil. Di sini idgham bila gunnah. Asalnya min, tapi bila datang lam
hukumnya idgham bila gunnah. Apa maksudnya? Idgham memasukkan bila tanpa gunnah dengung. Jadi masuk tanpa dengung. Millahum. Dan bila waqaf, hum itu izhar syafawi, jangan dipanjangkan. Jangan waqaf dengan millahum. Tak betul. Ya? Mestilah lahum. Terus berhenti. Di sini jim kecil, waqaf jaiz. Boleh waqaf, boleh terus. Kalau waqaf pun sama, terus pun sama. Sebab di sini izhar syafawi. Terus masuk. Qalu ya Musaj. Sin baris atas, naik di atas jim yang bertanda mati. Dikena berikan lantunan. Hamzah wasal ini, huruf alif yang ada kepala sod di atasnya ini panggil hamzah wasal. Bila dia berada di pertengahan ayat, dia tak ada fungsi bacaan. Dia hilang fungsi bacaan. Hanya ada pada tulisan. Saja. Terus begitu. Sin baris atas, naik di atas jim terus. Tetapi kalau dia berada di awal kalimah, di awal ayat, dia kena baca ij'al. Ij'al. Dia kena baca dengan baris bawah. Tetapi di sini, dia berada di pertengahan, dia tak ada fungsi bacaan, dia terus baca ya musaj'al lana 4 atau 5 harakat. Ilahan. Di sini, hukum ikhfa hakiki. Apa maksud ikhfa? Disamarkan bunyinya itu. Berapa panjang? 2 harakat. Daripada ilahan. Han. Kalau kita baca han jadi izhar. Jelas. Tapi di sini kena baca ikhfa dengan samar. Jadi bunyi han. 2 harakat. Ikhfa always 2 harakat. Minta ada yang tolong tulis. Poin yang penting ini. Han. Gitu. Kamalahum. Hum. Bukan hum. Jangan baca lahum tapi lahum. Ha baris depan bunyi hu. Bukan bunyi ho. Bila bertemu mim jadi hum. Alihah. Dan ta marbutah, ta simpul. Kalau kita pilih untuk waqaf di sini, dia ditukarkan kepada bunyi ha. Dan dia diberikan tanda mati mendatang. Tanda sukun. Tapi jangan pula ambil liquid paper nanti di padang dhammatan ini, dia pergi tulis pula dhammah di situ. Tanda mati di situ. Jangan. Kerana ada pilihan. Sama ada kita waqaf atau wasal. Kalau kita waqaf jadi alihah. Tapi kalau kita nak sambung, dia jadi ikhfa hakiki di sini. Dia kena baca alihatun qala in. Itu kalau nak sambung. Baik, kalau kita waqaf, kita tidak terus pada qala innakum. Di sini wajibul gunnah. Apa maksudnya? Wajib dengung. Berapa panjang? 2 harakat. Wajibul gunnah always 2 harakat. Minta ada yang tolong tulis. Poin penting ni saya beritahu banyak perkara ni. Satu ayat tak habis lagi tapi dah banyak perkara kita beritahu. Jadi jangan terlupa. Innakum izhar syafawi. Sempurna saja. Qaumun. Di sini juga ikhfa. Nak kata nun pun tidak, ta pun tidak. Di tengah-tengahnya disamarkan kadar 2 harakat. Qaumun. Barulah taj dan diberikan lantunan. Tajhalun. Dan diwaqafkan dengan ma'arik li sukun. Sekurang-kurang 2 harakat. 4 ataupun 6 harakat. Jangan masuk awal nun. Halun. Salah. Ataupun diwaqafkan terus. Tajhalun. Juga salah. Dia di akhir baru masuk nun. Tajhalun. Baru masuk nun di akhir. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Boleh ya? وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. So far macam mana? Okey ke okey? Boleh ikut ke tidak? Sekali lagi insya-Allah kita baca sekali lagi sahabat-sahabat. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ
إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Baru berhenti. Okey. Baik, jom kita lihat ayat yang seterusnya. Sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, jangan lupa sahabat-sahabat berikan sokongan dan dokongan dengan menekan button share ya. Kita lihat ayat seterusnya ini. Dengungkan di sini dua harakat, wajibul gunnah. Jangan baca innaha ula, tak betul. Innaha baru masuk naha. Innaha ulai mutabarrum terus masuk. Asalnya ra tanwin di depan bunyi run, tapi bila datang mim terus masuk rum, tapi didengungkan dua harakat. Mahum idhar syafawi. Sempurna saja bunyi mim terus masuk. Fihi wa batilum. Di sini juga idgham bi gunnah. Tanwin bertemu mim. Tanwin bertemu mim. Sahabat-sahabat perhatikan ya, bagi hukum idgham bi gunnah, bila gunnah dan juga ikhfa pada dhammatain dia tulis macam huruf 99 begitu. Sama juga ikhfa pun sama, idgham bi gunnah pun sama, ikhfa pun sama di sini dan idgham bi gunnah sama. Nanti kita akan jumpa yang tulis macam 69 itu hukum izhar. Yang tu jangan dua harakat. Yang tu hanya sempurnakan saja ya. Sekejap lagi kalau jumpa saya tunjukkan. Perhatikan di sini, tengok ya. Wa batilum ma kanu ya'malun. Kita dengarkan ayatnya. Inna haulai mutabarrum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Baik, cumanya pada ayat ini sahabat-sahabat kena hati-hati di mana? Khususnya pada huruf ta berbaris bawah. Batilum. Jangan baca batilum. Ramai orang yang tertukar bunyi ta dengan ta. Ta baris bawah bunyi ti. Ta baris bawah bunyi ti. Dengar macam nak sama tapi ada beza dengan di situ. Jadi sahabat-sahabat kena memberikan perbezaan tersebut. Kalau tidak, sahabat-sahabat akan jatuh kepada melakukan kesalahan jali. Kesalahan jali ini sangat-sangat bahaya. Kenapa sangat-sangat bahaya? Kerana hukumnya haram. Saya ulangi, hukumnya haram. Bila haram ini maksudnya mendapat dosa. Tujuan kita baca Al-Quran nak cari redha Allah, nak cari pahala di sisi Allah. Tetapi bila baca dengan tertukar huruf, maka terjadilah kesalahan jali yang hukumnya haram. Kalau dilakukan di dalam solat, solat tersebut boleh batal. Jadi bahaya. Oleh itu, pastikan dijaga betul-betul makhraj-makhraj hurufnya. Baik. Kalau ada teman-teman yang nak belajar makhraj huruf satu persatu, insya-Allah tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Ya. Sebelum itu, sekali lagi ya teman-teman yang bersama dengan saya, insya-Allah sahabat-sahabat jangan lupa untuk kita tekan button share, kita kongsikan insya-Allah ya, supaya lebih ramai yang mendapat manfaatnya. Kita lihat ayat yang seterusnya ini. Qala aghairallah. Di sini dibacakan dengan tebal dua harakat. Hi abghikum. Diberikan lantunannya itu. Abghikum. Kum idhar syafawi. Ilahau. Di sini idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah maksudnya apa? Masuk beserta dengung. Hau. Jangan baca han. Kalau baca ilahan wa huwa, itu jadi izhar.
Jadi wa huwa faddalakum wa huwa wa fa jangan lambat. Wa huwa fadda di tepi lidah. Tepi lidah kita ni, kanan ataupun kiri mengikut keselesaan. Faddalakum, sempurna saja kum, terus masuk alal alamin. Boleh. Kita dengarkan ayatnya dahulu, sahabat-sahabat ya. Sambil-sambil itu jangan dengar saja, ikut baca sama-sama. Boleh? Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Baru berhenti. So far macam mana? Kalau boleh bagikan sedikit komen di ruangan bawah. Boleh ikut ke, tak boleh ikut ke, boleh faham ke, tak boleh faham ke, terlalu laju ke, terlalu perlahan ke. Mohon sahabat-sahabat tulis di ruangan komen insya-Allah, supaya komen-komen sahabat-sahabat itu kami dapat tengok balik untuk kami menambah baik penyampaiannya. Kerana yang paling utama objektifnya sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. InsyaAllah, saya mohon sekali lagi sahabat-sahabat, sekali lagi untuk menekan button share dan kongsikan dengan orang yang tersayang. Kita lihat ayat yang seterusnya. Wa iz di ujung lidah. Wa iz, jangan baca wa iz. Kalau wa iz jadi huruf zai. Di sini huruf zal. Wa iz di sini ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki dibacakan dengan samar. Dengan samar dua harakat. Baru masuk jainakum. Jaina dua harakat. Kum di sini dibacakan dengan idgham mislain saghir, didengungkan dua harakat. Kum barulah min. Dan bila masuk min jangan panjang pula. Ini hukum izhar halqi. Izhar halqi dalam Al-Quran Rasam Usmani, nun matinya ada tanda mati. Min ali fir'auna yasumunakum. Perhatikan, ada yang satu, ada yang dua. Na yasu, dua harakat. Mu, dua harakat. Nakum, kum bukan kum. Jangan baca nakum, tapi nakum. Kaf baris dhammah bunyi ku, bukan bunyi ko. Jadi kum. Su, 4 atau 5 harakat. Al, hamzah baris atas naik di atas lam yang ada tanda mati ini, namanya alif lam qamarih, lamnya dibunyikan. Su al aza, aza, za di hujung lidah. Biyuqattiluna abna'akum. Abna ada lantunan. Abna'akum. Sempurna saja kum. Terus masuk. Wa apa dah? Tahyuna nisa'akum. Kemudian di sini ada jim kecil. Boleh berhenti, boleh terus. Tidak pada wa fi dzalikum. Di sini pula ikhfa syafawi. Mim mati bertemu ba. Ini sebenarnya mim mati tetapi dalam Al-Quran pada hukum ikhfa syafawi mim mati tak diberikan tanda mati. Berbeza dengan izhar syafawi. Kalau izhar syafawi mim mati ada tanda mati begini. Manakala ikhfa syafawi mim mati kosong. Kena baca dua harakat di sini, jangan sampai kita baca zalikum bala. Tak betul. Ini kena baca zalikum balaum. Di sini tanwin bertemu mim, masuk beserta nun dua harakat. Ummir. Di sini pula idgham bila gunnah. Izinkan saya, bismillah. Baik. Di sini idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Daripada min rabbikum jadi mir. Mir rabbikum azim. Kita dengarkan dahulu ayat ini, boleh? Sama-sama insya-Allah kita baca. Kita baca satu-satu dulu sekarang ini Nanti habis semua kita baca balik semua daripada satu muka surat Wa idza anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum
يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Boleh? Sekali lagi kita bacakan ayat ini insya-Allah. Sama-sama sahabat-sahabat. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Baru berhenti. Siapa nak minum air, silakan minum air dulu. Siapa nak betulkan kedudukan, silakan. Yang penting apa? Jangan lari dan jangan ke mana-mana. Sikit lagi kita habiskan pelajaran kita untuk hari ini. Baik, sebelum itu yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan ya, insya-Allah. Sahabat-sahabat berikan sokongan dan dokongan dengan menekan button share. Baik, sebelum kita nak teruskan ayat yang seterusnya ini, boleh tak saya dapatkan sekali lagi thumbs up dan juga heart. Kita lihat ayatnya yang seterus ini. Wa wa'adna wa wa'ad, ada lantunan di sini. Qafalah sughra namanya. Adna Musa salam. Biasa sa ini sin bari atas bunyi sa. Sa bari atas bunyi sa. Sa. Beza ya. Sa. Jadi kalau ada teman-teman yang masih keliru lagi untuk membezakan huruf-huruf yang hampir sama seperti ini. Sa dengan sa, za dengan za, qa dengan kha, jangan bimbang. Jangan ke mana-mana. Insya-Allah tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu teman-teman dengan kami kirimkan buku asas dan tajwid ke rumah anda. Yang nak mendapatkan semua itu, tunggu sehingga akhir pelajaran. Musa salasina laylatan. Sebab itu saya boleh baca dengan cepat masuk sebab mata saya bergerak dulu. Kalau mata saya lambat, jadi laylatan, rupanya nak masuk ke waw. Jadi sebab itulah bila kita sebut lay, kita dah nampaklah lam baris fathah, ta tanwin dua di atas. Tengok cepat-cepat nak masuk ke mana. Masuk ke waw. Jadi waw hukum idgham bi gunnah kena masuk beserta dengung. Jadi kena baca dengan lailatan, barulah masuk. Wa'at, ada anginnya. Wa'at mamnaha, dan mam izar syafawi, mim yang ada tanda mati. Jangan baca wa'atmamnaha. Tak betul ya. Mam ini tak dipanjangkan. Wa'atmamnaha bi'ashrin. Di sini ikhfa hakiki. Asalnya ashrin. Tapi bila bertemu fa jadi rin. Jadi samar saja. Nak kata nun pun tidak. Fa pun tidak. Jadi rin. Kemudian fatam. Mim yang ada tanda sabdu hukumnya wajib dengung. Wajibul gunnah di sini dua harakat. Fatamma miqatu rabbih. Di sini maksilah tawilah dibaca 4 atau 5 harakat. Aur dibacakan tebal di sini. Aur jangan baca ar tetapi aur. Arba'ina laylah. Ba'i ain makhrajnya di pertengahan kerongkong. Na laylah. Kalau waqaf ya. Ta marbutah, ta simpul ditukarkan kepada bunyi ha. Kalau nak sambung dia jadi idgham bi gunnah. Arba'ina laylatan. Jadi begitu tanwin bertemu waw. Tapi kalau kita buat waqaf jadi laylah. Saya bagi tahu dalam dua keadaan ini. Sama ada nak waqaf atau nak wasal, itu terpulang kepada teman-teman yang baca Al-Quran. Nanti bila baca sendirian di rumah, terpulanglah. Nak baca waqaf ke, yang penting kita tahu kedua-dua keadaan. Bagaimana nak baca kalau nak berhenti dan bagaimana nak baca kalau nak sambung, ya. Kemudian kalau berhenti di sini waqaf, ibtidak terus pada wa qala Musa li akhi kha khi. Di makhrajnya di hujung kerongkong ini.
akhihi ha, hiha. Ini huruf yang sama, tulisan yang berbeza kerana ha ni yang begini bila dia berada di awal kalimah, begini di akhir kalimah yang boleh bersambung sebelumnya. Beginilah tulisnya. Li akhihi Harun akhlufni. Nun bari atas naik terus di atas kha di sini. Jadi hamzah wasal ini tak ada fungsi bacaan ya. Tapi kalau dia berada di awal perkataan, di awal ayat, di sini kena baca baris dhammah. Dia kena baca ukhlufni. Jangan baca akhlufni ataupun ikhlufni. Baca ukhlufni. Ya. Tapi dalam hal ini, dia berada di tengah ayat dan maka dia hilang fungsi bacaan dia. Jadi baca Harun akhlufni. 2 harakat. Fi qawmi. 2 harakat. Wa aslih. Jangan baca wa as jadi huruf sin ya. Di sini hati-hati. Jangan sampai tertukar huruf saya bagi tahu tadi kerana hukumnya haram. Wa aslih ha pedas. Wala tattabi' sabilal. Lam dari atas naik terus di atas lam yang bertanda mati. Di sini mufsidin. Barulah berhenti. So far macam mana? Boleh belajar sesuatu tak? Ada sesuatu tak yang boleh dipelajari? Mungkin berikan komen sedikit di ruangan bawah ya. Kita baca dahulu sama-sama ayat ini. Bismillah. Baik, kita lihat ayatnya. Wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih. Saya waqaf di situ untuk membantu teman-teman yang mungkin tidak sampai nafas. Jadi bila waqaf di sini ibtidak pada fatamma miqatu rabbih. Fatamma miqatu rabbih 40 laylah. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Barulah berhenti. Okey? Jom sekali lagi kita bacakan. Jangan dengar saja ya. InsyaAllah kita nak dapatkan pembelajaran itu dengan baik. Mesti praktis sekali ya. Jangan hanya mendengar ya. Wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih. فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Barulah berhenti di situ. Okey ya. Baik, kita nak teruskan ayat seterusnya ini. Sebelum itu saya nak ajak teman-teman, jom kita niatkan, tanamkan niat supaya jika Allah terima pahala kita baca Al-Quran hari ini, mohon Allah sampaikan juga kepada kedua ibu bapa kita, pasangan kita, anak-anak kita, kawan-kawan dan ahli keluarga kita ya, yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. InsyaAllah doa orang mukmin itu insya-Allah dimakbulkan dan dimustajabkan Allah Subhanahu wa taala. Dan minta sahabat-sahabat yang lain tolong amin-aminkan. Sekali lagi yang baru bersama dengan kita yang belum lagi tekan button share, tolong saya, bantu saya untuk kita panjang-panjangkan ilmu ini dengan menekan button share insya-Allah. Kita lihat ayat seterusnya ya. Walam, dengungkan di sini 2 harakat. Wajibul gunnah. Jangan baca walamma ja. Tak betul. Yang betulnya walamma baru masuk ma.
Walamma jaa Musa limiqatina. Perhatikan. Li satu, mi dua. Qa dua. Tina, ti satu, na dua. Jadi ada satu dua harakat, itulah disiplin. Kena jaga betul-betul. Jangan ada yang tertukar. Yang dua dibaca satu, yang satu dibaca dua. Sepatutnya yang satu dibaca satu, yang dua dibaca dua. Limiqatina wa kallamahu. Dua harakat. Rabbuhu qala rabbi arini. Dibaca 4 atau 5 harakat. Anzur. Di sini hukum ikhfa hakiki. Kena baca 2 harakat. Jangan baca anzur ilaik. Tak betul. Dia kena, yang betulnya ialah anzur ilaik. Barulah masuk ilaik itu. An itu kena ikhfa 2 harakat. Kemudian sekali lagi kita jumpa jim kecil di sini, waqaf jaiz, boleh waqaf, boleh berhenti. Dan ibtidak pada qala la. Di sini ikhfa hakiki. Samarkan, bukan qala lan. Kalau lan bunyi izhar. Di sini kena baca ikhfa, samarkan. Nun pun tidak, ta pun tidak. 2 harakat. Qala lan tarani walakin. Sekali lagi di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Walakin انظر ilal jabali fa inis. Ini kena hati-hati. Semua satu harakat. Daripada jabali fa inis. Itu jangan ada yang terpanjang dan terpendek. Walakin انظر ilal jabali fa inis istaqarra makanahu fasawfa tarani. InsyaAllah sekejap kita bacalah ya. Jadi dengarkan dulu huraiannya itu. Falamma ini dengungkan, wajibul gunnah 2 harakat. Tajalla 2 harakat. Rabbuhu 2 harakat. Lil, jangan baca lil. Ramai orang baca lil jabali. Bukan lil jabali, tapi lil jabali. Lam baris bawah bunyi li, bukan bunyi le ya. Hati-hati. Lil jabali ja'alahu dakkan. Di sini idgham bi gunnah, masuk beserta dengung. Jangan baca dakkan. Kalau dakkan jadi izhar. Di sini jadi idgham bi gunnah. Dakkan wa qar. Wa kharra Musa sa'iqa. Hati-hati, bezakan. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan bila kita waqaf, qad ini menjadi ma'iwat, 1 baris 2 harakat. Sa'iqa. Baru berhenti. Jangan berhenti dengan sa'iqa. Tidak sempurna panjangnya itu ya. Kemudian masuk terus pada falamma. Lam dengung 2 harakat. Itu wajibul gunnah. Ma 4 atau 5 harakat. Anfaqa qala subha. Qaqa. Ini huruf yang sama. Pertama 1 harakat, yang kedua 2 harakat. Qala subha. Sub ada lantunan di sini, khokholah. Huruf khokholah ada 5 semuanya ya. Ba, jim, dal, qaf dan juga to. Kena ingatlah ya. Subhanaka tub. Ini sekali lagi kita jumpa lantunan. Khokholah sughra di sini. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Nah, di sini jangan baca 2 harakat. Ini huruf zaidah. Hanya ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Jangan baca wa ana awwalul. Tak betul. Dia kena baca wa ana awwalul mu'minin. Kita dengarkan dahulu ayat ini, boleh? Ayatnya juga agak sedikit panjang. Kalau perlu pendek, saya akan pendekkan bagi nak bantu
Mungkin ada kawan-kawan kita yang tidak sampai nafas dan sebagainya. InsyaAllah ya. Kita dengarkan dahulu ayatnya. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. Baru berhenti. Bukan berhenti belajar, berhenti baca, waqaf di situlah ya. Baik. Sekarang ni saya nak ajak teman-teman, kita dah lihat satu persatu tadi. Jom kita baca sama-sama daripada awal ayat 138 hinggalah 143. Diharapkan dah bersedia ya. Sikit lagi kita nak habis pelajaran kita ini. Sebelum kita baca ni, saya nak minta boleh tak seorang sekali yang ramai-ramai ni tekan button share dulu, seorang sekali. Boleh? Itulah pengerasnya untuk pelajaran kita hari ini. Tekan button share dahulu seorang sekali insya-Allah, dan di akhir bacaan saya nanti saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu teman-teman untuk kami kirimkan buku asas dan tajwid ke rumah anda untuk mempelajari kembali daripada asas huruf dan juga hukum-hukum tajwid satu persatu, serta kami berikan rakaman buku tersebut. Baik, kita mulakan bacaan. Kita mulakan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَرٌّ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ
ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Surahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman dirahmati Allah. Diharapkan sedikit sebanyak perkongsian saya yang ringkas untuk kali ini dapat sedikit sebanyak memberikan nilai tambah pada teman-teman untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi untuk ahli cepat Quran ataupun yang belum lagi menjadi ahli cepat Quran yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa untuk ikuti live kita setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan jam 10 malam, insya-Allah ya. Jadi sahabat-sahabat, saya juga nak kongsikan di sini, mungkin ada di kalangan teman-teman yang belum lagi menjadi ahli cepat Quran, yang dah jadi ahli cepat Quran, mungkin dah dapat buku asas dan tajwid itu dan rakamannya. Jadi manfaatkanlah, gunakanlah. Ada persoalan, hubungi dan tanya kami, insya-Allah, untuk kami sedia membantu. Bagi teman-teman yang belum lagi mendapatkan buku asas dan tajwid, saya nak mengajak teman-teman, marilah menjadi ahli cepat Quran untuk kami kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas dan buku tajwid ini, dan kami berikan akses rakaman penuh ke dua buah buku tersebut. Ada hampir 200 video, satu muka surat, satu video. Jadi kita belajar balik daripada asas, makhraj huruf, hukum tajwid satu persatu, insya-Allah, untuk akhirnya kita dapat kuasai dengan baik bacaan Al-Quran ini. Selain daripada itu, mereka yang menjadi ahli cepat Quran, kita berikan 3 lagi perkara, 3 lagi bonus tambahan. Pertamanya, kita berikan e-book nota ringkasan tajwid yang telah kita compilekan ya, hukum tajwid dengan lebih ringkas dalam lebih kurang 30 muka surat lebih, yang kita berikan juga secara percuma sebagai bonus kepada mereka yang menjadi ahli cepat Quran. E-book yang itu. Yang keduanya, kita berikan rakaman, bonus yang kedua, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk yang kita berikan daripada masa ke masa, insya-Allah, beserta huraiannya. Ada lebih daripada 600 video pelajaran. Jadi campur dengan buku asas dan tajwid, ahli cepat Quran akan mendapat hampir keseluruhannya 800 video pelajaran. Bukan 8 video, bukan 80 video, tapi hampir 800 video pelajaran. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat akan dapat banyak belajar dengan menjadi ahli cepat Quran. Dan yang ketiganya, yang bestnya lagi apa? Kita berikan konsultasi eksklusif bersama dengan kami. Sahabat-sahabat ada persoalan, ada pertanyaan, boleh hubungi kami. InsyaAllah kita boleh set appointment di mana sahaja sahabat-sahabat berada. Di Semenanjung Malaysia ke, Sabah ke, Sarawak ke, Singapura, Brunei, Indonesia, ataupun mana-mana negara sahabat-sahabat berada sekarang ini. InsyaAllah jarak tidak memisahkan kita. Kerana matlamat dan tujuan kita hanya satu, iaitu mencari redha Allah melalui pengajian Al-Quran. Jadi saya nak mengajak sekali lagi sahabat-sahabat, ada 3 cara untuk mendaftar sebagai ahli cepat Quran. Pertamanya, sahabat-sahabat boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran.
Jangan bimbang tentang komitmen bulanan dan tahunan ya. Tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan. Yuran keahlian untuk menjadi ahli cepat Quran hanyalah sekali sahaja seumur hidup. Untuk mendapatkan 2 buah buku, sebuah e-book, 800 video pelajaran dan juga konsultasi seumur hidup dengan kami, insya-Allah. Sahabat-sahabat, yuran keahliannya bukan 20,000, bukan 10,000, bukan 5,000, bukan 1,000, bukan 500. Untuk hari ini, siapa yang daftar hanya bayar RM270 seumur hidup. Seumur hidup. Kadang kita belanja, beli beg tangan, beli kasut lebih daripada itu yang kita guna mungkin setahun, 2 tahun saja. Tapi insya-Allah kami nak berikan kerana kita tahu kalau kita letakkan tinggi mungkin ramai yang tidak mampu untuk menyertai kita menjadi ahli cepat Quran. Jadi sebab itu kita meminimumkan kerana kita hanya kenakan cas buku dan sedikit cas proses penghantaran dan juga cas rakaman 800 video. Itu pun sebenarnya bukanlah nilai sebenar. Kerana kalau kita nak cas rakaman video 800 video itu pun sebenarnya nilainya lebih daripada RM270. Tetapi kita nak membantu seramai mungkin untuk menjadi ahli cepat Quran. Sebab itu kita meletakkan yuran keahlian yang sangat rendah, iaitu hanya RM270 untuk seumur hidup. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Untuk hari ini siapa yang daftar hanya bayar RM270. Jadi ada 3 cara untuk mendaftar. Tulis sekarang di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun sahabat-sahabat boleh print screen. Sekarang ini ada nombor telefon di bawah itu. Sahabat-sahabat terus WhatsApp 011162177797. Boleh WhatsApp selepas ini. Bagi tahu admin kami nak buat pendaftaran jadi ahli. InsyaAllah nanti dia akan bagi tahulah apa yang perlu dilakukan tindakan yang seterusnya. Ataupun cara yang ketiga, sahabat-sahabat familiar dengan pendaftaran melalui online, boleh terus buat pendaftaran di www.cepatquran.com. Boleh pergi ke website cepatquran.com, cepatquran.com, buat pendaftaran di situ, insya-Allah. Ada sebarang persoalan, pertanyaan, WhatsApp kami di nombor di bawah, insya-Allah. Selepas ini ada video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak jadi ahli boleh tonton, boleh lihat apakah pendekatan yang digunakan untuk kami bantu anda dalam buku asal dan tajwid. Kaedahnya sangat mudah, sangat cepat. Sebab itu kita menggunakan kaedah itu atas namanya Al-Barqi. Kaedah Al-Barqi mengambil bersempena nama binatang tunggangan Nabi SAW, buruk, yang mana kita tahu perjalanannya cepat dan pantas. Jadi proses dalam kaedah ini sangat cepat kerana dia menggunakan kata kunci. Nama saya, kata Jawa, kata Roha dan Adalaba. Untuk ketahui lanjut, tonton video berdurasi 2 minit selepas ini ya, insya-Allah, bagi yang berhajat untuk menjadi ahli. Bagi yang tak nak jadi ahli pun, mungkin benda ini dapat bantu anda untuk gunakan kaedah ini nak ajar anak. Mungkin anak kita duk ajar susah nak dapat, mungkin boleh gunakan kaedah ini. Ataupun mungkin sahabat-sahabat nak hadiahkan kaedah dan cara untuk menjadi ahli cepat Quran ini kepada suami kita. Suami kita nak suruh dia pergi mengaji Quran di surau, di masjid, mungkin dia malu, sudah berumur. Jadi kita hadiahkan keahlian cepat Quran ini kepada dia. InsyaAllah kita belajar melalui atas talian. Ataupun nak hadiahkan kepada sesiapa sahaja, kepada isteri, kepada anak-anak ataupun kepada ibu bapa. InsyaAllah hubungi kami di nombor yang tertera di bawah selepas ini. Dan juga saya nak kongsikan bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan Kuala Lumpur, Wangsa Maju, di pusat pengajian kita juga, Fatih Learning Center Wangsa Maju, kita ada buat kelas. Ini alamatnya. Jadi WhatsApp nombor yang tadi itu kalau nak bertanya tentang jadual waktu pengajian ataupun nak buat pendaftaran dan sebagainya ya. InsyaAllah kita berjumpa dalam sambungan bacaan ayatnya esok hari. Sungguhnya yang baik itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sempurna jua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penuh dengan kelemahan, kedhaifan dan kesilapan itu daripada hamba Allah. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa,
kataraha, adalaba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi Nimisi, Numusuyu. Kata Jawa menjadi Kitijiwi, Kutuju. Dari kata roha menjadi Kitirihi, Kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi Idilibi, Udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalaba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.